Okey, kita sambung semula untuk mengira kos bahan tadi. Okey, kita dah dapat 3 jenis bahan kan? Okey, yang pertama ialah kertas. Okey, kita gunakan art card. Kemudian kedua perkhidmatan cetakan digital, dan yang ketiga kotak. Okey. Jadi kita akan kira lah. Okey, untuk bahan yang pertama, okey, iaitu kertas, art card. Harga seunitnya ialah RM40 sen. Okey, jadi bilangan yang kita perlukan ialah 50 keping kertas A4 lah. Sebab 500 keping kita boleh muatkan satu kertas A4 10. Jadi kita hanya perlu 50 keping saja. Okey, jadi kita darabkanlah. Okey, jadi keluarkan kalkulator. Okey, untuk mengira. Okey, jadi kita kira 40 sen darab 50 unit. Okey, jadi kosnya ialah RM20 untuk bahan kertas. Okey, kemudian untuk perkhidmatan kos cetakan pun sama juga. Kita kira dia punya kosnya di sini. Harga seunitnya ialah 50 sen. Okey, kita darabkan dengan bilangan yang kita perlukan 50. Okey, sebab kita kena print 50 kertas kan. Jadi kos cetakan ialah RM25. Okey, dan yang terakhir kos untuk kotak. Okey, untuk kotak satu kotak kosnya satu unit 50 sen darab dengan bilangan unit diperlukan ialah 5. Jadi kita dapat RM2.50. Okey, untuk 5 kotak lah. Okey, dan jadi kita tambahkan ketiga-tiga jenis bahan ni untuk kita dapatkan jumlah keseluruhan kos bahan. Okey, jadi RM2.50 tambah dengan cetakan RM25. Kemudian tambah dengan kertas RM20. Jadi kita akan dapat kos bahan RM47.50. Okey, ini adalah bahan pertama. Kos pertama iaitu kos bahan lah. Okey, kita pergi pula kepada kos yang kedua. Sebab untuk kos pengeluaran projek kita kena kira 3 jenis kos kan. Kos bahan, kos upah dan juga kos overhead. Okey, kita pergi kepada kos upah pula. Okey, untuk kos upah ada tambahan untuk spesifikasi kerja bagi upah. Jadi kita okey, ini formulanya. Jadi untuk mengira upah kita kena tahu bilangan pekerja yang diperlukan. Jadi untuk projek membuat kad nama ni kita hanya memerlukan seorang saja pekerja, dan kemudian orang pekerja tu dia akan bekerja selama 8 jam saja, maknanya 1 hari, dan kadar upahnya untuk 1 hari ialah RM10 bagi kerja-kerja membentuk dan memotong kad nama lah. Okey, jadi kita kira untuk kos upah dia kita akan darabkan bilangan pekerja darab dengan bilangan hari dia bekerja dan juga kadar upah. Jadi bilangan pekerja kita 1 orang 1 hari dia bekerja dan upahnya ialah RM10. Jadi kita darabkan semua maklumat tu. Okey, kita akan dapat 1 orang bekerja darab dengan 1 hari dia bekerja dan juga kadar upahnya ialah RM10. Jadi kos upah ataupun gaji pekerja ialah RM10. Okey, jadi kita dah dapat maklumat yang kedua iaitu kos upah. Jadi kita pergi kepada maklumat yang ketiga, kos yang ketiga iaitu kos overhead. Okey, jadi untuk mengira kos overhead, kita perlu senaraikan dulu maklumat-maklumat lah untuk kos-kos overhead yang terlibat. Jadi kat sini kamu boleh letaklah apa-apa juga kos overhead. Contohnya macam kita tahu kan, contoh-contoh kos overhead antaranya ialah bil lah, bil elektrik, bil air, bil internet, okey, sewa kedai, okey, insurans, itu semua adalah kos overhead lah. Jadi kita letak sejak berapa harganya. Contohnya kos elektrik RM2. RM2 kenapa RM2 je? Sebab kita hanya buat kad nama saja kan. Jadi kita ikut projek yang terkini lah. Jadi air dia hanya guna 50 sen saja, dan untuk internet kita guna RM2 saja. Jadi kita tambahkan
kesemua kos tersebut untuk kita dapatkan jumlah kos overhead. Jadi RM2. Okey, RM2 untuk elektrik, kemudian air kita guna 50 sen dan internet kita guna RM2. Jadi jumlah yang kita akan dapat untuk kos overhead ataupun kos yang terlibat secara langsung ialah RM4.50. Okey, jadi seterusnya, langkah seterusnya kita akan cari kos pengeluaran. Jadi kita akan tambahkan ketiga-tiga kos yang terlibat tadilah. Kos bahan, kos upah dan kos overhead. Okey, kos bahan daripada A tadi kan kita dapat RM47.50. Bahan-bahan mentah yang terlibat semua harganya ialah RM47.50 dan kita tambahkan dengan kos upah pekerja tadi seorang saja kan jadi RM10 dan kita akan tambahkan dengan kos-kos luar jangkaan ataupun overhead bernilai RM4.50. Jadi bila kita tambahkan kita akan dapat RM62. Okey, jadi itu adalah kos-kos yang terlibat semasa kita mengeluarkan kad nama tersebutlah. Okey, projek kad nama. Jadi semua kos yang terlibat ialah RM62. Okey, seterusnya kita dah dapat tadi kos pengeluaran. Jadi kita akan kira pula, okey, ini bahagian kedua kita akan kira harga jualan seunit. Harga jualan lah. Berapa yang kita nak jual. Okey, jadi berapa jualan kita kena ambil kira dia punya untung lah syarikat mesti jual mesti nak untung kan. Jadi untuk itu untuk harga jualan kita kena kira dulu kadar keuntungan yang diperlukan. Okey, kadar keuntungan ialah untuk formula dia ialah kos pengeluaran yang kita dah kira tadi kan darab dengan margin keuntungan. Daripada mana kita boleh dapat margin keuntungan ni? Margin keuntungan ni ditentukan oleh kita lah, syarikat lah. Kalau kita nak untung, kita buat projek tu kita nak untung 40% lah daripada nilai keseluruhan projek. Jadi kita kena darab 40% lah. Kalau kita nak 20%, kita letak 20. Kalau kita nak 70%, kita letak 70% di sini. Okey, jadi kita darabkan tadi yang kita dah dapat kos pengeluaran tadi. Okey, RM62 kan. Okey, kita dah tambah kos bahan, kos upah, kos overhead, kita dapat RM62. Kita darabkan dengan 40% margin keuntungan. Margin keuntungan yang kita perlukan ialah 40%. Jadi kita darabkan. Cara untuk kira, kita buat dulu bahagi. Yang bahagi dulu kita buat 40 bahagi 100, kita akan dapat 0.4. Jadi kita darabkan dengan kos pengeluaran tadi ialah RM62. Jadi kita akan dapat kadar untung yang syarikat mahu, yang kita mahu ialah RM24.80. Kita nak untung RM24.80. Okey, jadi ini kita punya kadar untung lah yang kita mahu. Okey, kemudian daripada kadar keuntungan ni kita akan tambahkan dengan kos pengeluaran lah untuk kita keluarkan berapa harga keseluruhan kos harga jual lah. Yang kita harga jual ni yang akan pelanggan bayar lah. Okey, untuk kos 5 kotak kad nama ni. Okey, jadi harga jual ialah kos pengeluaran tambah kadar untung. Okey, kos pengeluaran tadi kita dapat tadi RM62 tambah dengan kadar untungnya ialah RM24.80. Okey, jadi kos keseluruhan ataupun harga jual ini yang pelanggan akan bayar ialah RM86.80. Okey, jadi ini yang pelanggan akan bayar kepada syarikat lah. Okey, seterusnya kita akan tengok berapa harga seunit. Tadi yang harga 80 lebih tadi ialah harga 5 unit. Jadi kita akan tengok berapa harga seunit. Harga seunitnya ialah harga jualan seunit lah, satu kotak. Okey, untuk satu kotak, formulanya kita kena senaraikan harga jual bahagi dengan bilangan kotak. Harga jual tadi kita dapat RM86.80. Jadi kita bahagikan dengan 5. Tadi harga jual tadi RM86.
80 sen bahagikan dengan 5 kotak. Jadi untuk satu kotak harga jualannya ialah RM17.36. Okey. Jadi ini adalah harga jualan